قلبي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca satu hadis yang tuan-tuan memang dah selalu baca, iaitulah hadis-hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang dikenali sebagai hadis 40. Jadi kita dah masuk hadis yang ke-16. Ya, hadis yang ke-16. Dan hadis ni ringkas saja. Ya. Kita baca sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya satu orang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Ausini ini bermaksud wasiatkan aku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah kamu marah. Hadis ni bersambung. Faraddada mirara maksudnya kemudian lelaki itu mengulangi sekali lagi. Maksudnya mengulangi pertanyaan. Faraddada mirara, diulang sekali lagi. Lepas tu Nabi SAW jawab, qala la taghdab. Maknanya dia tetap menjawab dengan jawapan yang sama. Dia kata la taghdab, janganlah kamu marah. Baik, hadis ni ringkas tuan-tuan. Hadis ni ringkas. Namun kalau tuan-tuan biasa tengok kitab-kitab huraian ataupun syarah kepada hadis, terutamanya hadis yang kita baru baca ni, sebenarnya huraian tu berbagai. Bermaksud ulama-ulama sentiasa duk bahas benda ni, duk bahas tentang hadis ini. Baik, cuba kita lihat huraian-huraian yang dapat kita petik daripada ulama-ulama yang muktabar. Sebelum tu cuba kita lihat dulu beberapa perkataan atau kalimah yang terdapat dalam hadis ini. Mudah-mudahan dengan kita faham kalimah-kalimah ini, maka kita lebih faham maksud yang terdapat dalam hadis ini. Baik, sebelum tu saya terlupa nak sebut, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, di antara perkataan-perkataan penting yang terdapat dalam hadis ini ialah Ausini. Ya, seorang lelaki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata Ausini. Ausini ni kalau kita terjemah maksudnya wasiatkan aku. Perkataan yang diguna dalam hadis ni, wasiatkan aku. Kemudian lepas tu Rasulullah memberi pesanan lah. Namun dimulakan hadis ini, kata kunci yang utama ialah Ausini, wasiatkan aku. Padahal terdapat perkataan-perkataan lain tuan-tuan sebagai pilihan kalau nak gunalah. Antara perkataan-perkataan atau kalimah yang boleh kita fikirkan, boleh kita ganti, contohnya nasaha, nasihatkan aku, boleh juga. Nasihat pun kalau guna perkataan nasihat berasal perkataan nasaha, nun sad ha.
dia memberi makna hampir sama juga sebenarnya. Minta nasihat, bagilah aku kata-kata hikmah, nasihat-nasihat yang mengguna nasihat. Ataupun perkataan lain, khabara, maksudnya khabara, bagi tahu pada aku, boleh juga. Khabara, sebenarnya perkataan khabara ni, khabar ni dalam bahasa Melayu pun lebih kuranglah khabarkan. Tapi dalam hadis ini dia guna perkataan Ausini ni kalau kita tengok dalam kamus-kamus bahasa Arab, dia asal perkataan wassa, waw, sad, ya hak tak ada titik tu, waw, sad, ya yang tak ada titik tu. Okey, wassa. Jadi wassa ni rupa-rupanya bila kita tengok kamu bahasa Arab, dia lebih kuat, tuan-tuan. Dia lebih kuat daripada nasihat atau bermaksud nasihat, ataupun khabar ataupun khabarkan, beritahu kepada aku. Maknanya dia bukan hanya sekadar bagi tahu, bukan hanya setakat nasihat. Wasiat ni besar. Bahkan kalau kita lihat wasiat ni, kepentingan wassa ni, Ausini ni, perkataan ni digunakan dalam suatu konteks pesanan kalau aku mati, iaitulah kita kenali sebagai wasiat. Maknanya asal daripada akar kata yang sama. Akar kata yang sama, wassa. Maknanya kalau aku mati, buatlah begini. Pesanan orang yang bercakap macam tu, kalau aku mati kau buatlah macam ni. Bermaksud apa, tuan-tuan? Maknanya pesanan dia tu very very strong, sangat kuat, dan tak boleh diambil ringan. Benda penting ni. Itulah yang nak dimaksudkan, ya. Jadi hadis ni menggunakan perkataan ausini, wasiatkan aku, kata lelaki itu. Bermaksud dia nak suatu pesanan yang sangat penting untuk hidup dia ni, untuk aku sejahtera, untuk aku selamat dunia akhirat. Aku nak wasiat ya Rasulullah daripada kamu. Itulah cerita dia. Maka Nabi bagi satu benda, tuan-tuan. Nabi ni bila dia bercakap, dia bukan petik benda daripada udara ataupun sekadar begitu. Dia ada benda. Nabi ni bila dia bercakap, dia boleh tengok dalam hati perut satu-satu orang. Itu sebab dalam hadis yang lain, kalau tuan-tuan perasan, satu orang lelaki mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ayul amalin afdal? Amalan apa yang afdal ya Rasulullah? Maka dia jawab, as-salati awwali waqtiha. Kau solat di awal waktu. Lepas tu mari orang lain pula, ya Rasulullah, amalan apa yang afdal? Maka jawab Rasulullah, ta'atil walidaini, kau taat pada mak bapakmu. Tuan-tuan rasa tak? Mari masa lain, orang tanya soalan yang sama. Rasulullah kata, sedaqatin jariyatin, sedekah jariah. Tiga orang datang pada waktu yang berbeza-beza, tanya soalan yang sama, tapi jawapan lain-lain. Rupa-rupanya ulama kata, Rasulullah ni bila dia jawab ikut orang tu. Boleh jadi satu orang ni semayang rajin, sedekah dia kuat, tapi bila mari dengan mak bapak dia, dengan mertua dia buat tak indah. Untuk kamu ni ta'atin walidaini. Tuan-tuan faham? Yang seorang tu pula sedekah rajin, dengan mak bapak jaga sekali, silap-silap kalah Uwais Al-Qarni. Tapi bila mari bab solat,
Orang azan tu baru nak basuh kereta, baru nak pergi beli tu, baru nak mandi. Ada jenis itu. Untuk orang yang macam ni, as-salati awwali waqtiha. Tuan-tuan nampak? Sama juga bila Rasulullah ditanya tentang wasiat. Rasulullah bukan jawab begitu, tuan-tuan. Dia ada benda. Baik, cuba kita lihat jawapan dia apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Di antara kata kunci yang perlu kita jadikan amalan. Nak akhir zaman ni tuan-tuan. Kita ni hari-hari kadang-kadang diuji macam-macam. Bawa kereta rasa sakit dada. Orang tu langgar traffic light. Orang ni potong kiri. Macam-macam hal. Orang ni bawa kereta sekarang ni tuan-tuan. Kalau tak tahan, cari driver nak cari driver. Cari driver macam Datuk Mahkamah senang. Duk dia diam, biar orang lain bawa kereta. Sakit dada. Sakit dada. Jadi, Nabi pesan, la taghdab, jangan kamu marah. Baik. Cuba kita lihat huraian ulama. Maaf, sebelum tu kita tak habis lagi ni. Lepas Nabi cakap la taghdab tu, hadis ni sambung, faraddada mirara. Berkali lelaki ni dia rasa tak puas hati dengan nasihat Nabi tu. Faraddada mirara, dia ulang balik. Masuk dia minta wasiat balik. Rasulullah jawab dia sama, la taghdab, jangan kau marah. Baik. Sekarang kita cuba lihat huraian ulama. Saya ambil petik dua orang ulama je dekat sini. Satunya Imam Ibnu Al-Attar. Dia ada buat kitab syarah kepada hadis 40 ni, dan Imam Ibnu Al-Attar ni antara murid kanan Imam An-Nawawi. Kita baca terjemah kitab dia. Dia kata hadis ini merupakan dalil betapa besarnya kerosakan yang berpunca daripada sifat marah. Kata Imam Ibnu Al-Attar. Kata dia, bila Nabi bagi jawapan kepada satu permintaan wasiat, dan tadi kita dah lihat perkataan wasiat ni satu perkataan yang sangat-sangat strong, sangat-sangat kuat, maka dia kata la taghdab. La taghdab, jangan kamu marah. Jadi kata Imam Ibnu Al-Attar, ini merupakan dalil betapa untuk kesejahteraan sifat marah ni kena kawal. Dan dia kata banyak kerosakan berpunca daripada sifat marah. Dia kata lagi, hal ini kerana daripada sifat marah terbit dan berkembangnya percakapan yang batil dan perbuatan yang keji, seperti dengki, benci dan berbagai sifat buruk. Kata Syekh kita ni, betul lah. Kita mau boleh fikir sendiri. Bila satu orang tu marah, tuan-tuan, sebenarnya yang menguasai dia tu bukan diri dia, tuan-tuan. Bila satu orang tu marah, setengah-setengah tu sampai merah biji mata, muka merah, ketika itu tu dia ke orang lain tu sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita marah yang sampai tahap macam tu, dah bukan dia dah, tuan-tuan. Ketika itu dia dikuasai oleh nafsu dengan syaitan. Betul. Ni ada hadis lain. Hadis ni sangat mustahak untuk kita faham. Ada satu hadis Nabi SAW. Dan hadis ni sangat kuat. Diriwayatkan oleh Bukhari saja ada 5-6 riwayat. Diriwayatkan oleh Muslim ada 2 riwayat. Imam Abu Daud periwayat benda sama. At-Tirmizi riwayat benda yang sama. Ramai periwayat. Hadis ni bukan satu, berpuluh. Dan yang mencerita tu pula ramai daripada peringkat sahabat. Aisyah cerita pada benda yang sama. Abu Hurairah cerita juga. Syafiyah binti Huyai, isteri Nabi, cerita benda yang sama. Dia kata apa? Tahu-tahu perhati baik-baik.
Nabi kata Asy-syaitan yajri minal insan majrad dami. Setan ni berjalan dalam tubuh manusia majrad dami, melalui aliran darah. Dia boleh masuk, tuan-tuan. Dia masuk dalam darah kita dan dia tuju di hati kita, qalbu kita ni. Dia tuju ke hati. Bila sampai ke hati, dalam keadaan tertentu, bila dia kuasai hati tu, bermaksud dia kuasai seluruh tubuh manusia. Tuan-tuan nampak? Dia masuk dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Dia pergi kepada hati manusia. Bila dalam keadaan tertentu dia kuasai hati manusia, ketika itu tubuh manusia tu dia yang perintah. Satu daripada keadaannya, bila orang tu marah sampai mata dia merah, muka dia pun jadi merah. Dalam keadaan macam tu, apa yang kita dapati? Masa bila dah jadi macam ni, tidak ada neraca betul salah daripada akal dia lagi dah. Tak ada. Neraca tu dah buang jauh-jauh. Maka betul lah kata syekh kita ni, bila dia marah, bercakap pun buruk sangat, kasar sangat, dah tidak ada pertimbangan akal, guna bahasa-bahasa yang sangat-sangat teruk. Orang yang macam ni, tuan-tuan, kalau ditakdirlah ada cermin kat tangan tuan-tuan, tunjuk kat muka dia, bila dia tengok cermin tu, dia malu sendiri. Maka bila orang macam ni, maka berlakulah banyak benda-benda yang tak baik. Setengah orang sampai sanggup bunuh anak, sampai sanggup bunuh bapak sendiri, abang sendiri, adik-beradik sendiri, atas dasar berebut harta pusaka. Lebih teruk lagi, sanggup bunuh mak. Kan ada keluar dalam surat khabar, bunuh mak sebab minta duit daripada mak, nak beli dadah tak dapat. Subhanallah. Benda ni, tuan-tuan, sedar tak sedar, selang beberapa masa dia keluar cerita yang sama, selang beberapa masa keluar cerita yang sama. Tuan-tuan perasan tak dalam surat khabar? Sebenarnya masyarakat kita ni dah sakit sebenarnya. Kita jangan perasan, kita dah okey dah. Kita ni yang mari masjid ni berapa kerak sangat. Cuba kalau ada orang rajin buat survei, dalam ramai-ramai yang duduk Kampung Rincing Hulu ni, berapa kerak mari masjid? Sampai 10%? Rasa-rasa tak sampai. Maknanya di luar sana tu penyakit banyak, tuan-tuan. Alhamdulillah lah, kita sekurang-kurangnya mari surau, mari masjid. Inilah peluang kita untuk gosok hati tu, buang karak-karak. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan dengan kelemahan kita lalu menguasai diri kita. Alhamdulillah lah, tapi di luar sana nampak. Jadi betul lah kata syekh kita ni, besarnya kerosakan berpunca daripada sifat marah. Kerana hari ini, kerana daripada sifat marah terbit berkembangnya percakapan yang batil, perbuatan-perbuatan yang keji, dengki, benci dan sifat buruk. Maka kalaulah benda ni tak boleh selesai, macam mana nak satukan umat Islam? Tak saduk berangat lah. Umat Islam kita lemah. Antara sebab tak boleh nak satu. Nak satu macam mananya? Penyakit hati berkembang biak dalam hati. Bukan setakat di kalangan orang bawah, pemimpin pun lebih kurang sama juga, cuba hati. Jadi risau juga tu, risau. Jadi kata Nabi, la taghdab. Kata syekh kita ni, dia kata sesungguhnya manusia menyeleweng daripada kebaikan disebabkan sifat marah, dengki, benci pada orang, tak habis-habis, tak boleh tengok orang lain lebih. Ni benih dia dah ni. Dia tak boleh tengok orang lain lebih.
Tengok anak orang lain lebih pun tak boleh. Orang lain tukar kereta, dia jadi serabut perut. Pelik betul. Orang lain tukar kereta baru, yang jadi serabutnya dia. Bukan ambil duit dia, tak kacau dia. Ni benih yang tak elok. Kata Syekh lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang yang baran. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, kata Rasulullah, sekiranya diucapkan akan hilang apa yang dialaminya, iaitulah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nabi ajar, bila tengah panas, kata Syekh Imam Ibn Attar dalam hadis ni, Rasulullah kata, kamu bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tak cukup sekali, baca 2 kali. Tak cukup 2 kali, baca 3 kali. Ni cara nak patahkan sifat marah. Sebenarnya tuan-tuan, terlalu banyak sangat sebab untuk kita ni jadi melenting. Banyak sangat. Jadi kadang-kadang saya tengok anak-anak kita kadang-kadang lebih baik daripada kita. Semalam cerita anak dengan menantu saya. Dia bawa kereta sampai kat traffic light, dia berhenti. Tiba-tiba boom, orang langgar belakang. Bonet dia memang daripada sedan jadi hatchback. Teruk. Cucu saya dalam tu sakit lah, dah kena hentak kan. Sakit. Tapi yang menarik perhatian saya, anak saya perempuan, dia cerita menantu saya cukup tenang, seolah-olah tak ada benda berlaku. Saya dalam hati saya, kalah aku lagu ni, kalah. Dia boleh keluar, cakap baik-baik. Tak adalah saya duk rasa kalau saya keluar aku nak buku 5 dulu. Kalau saya lah duk rasa dah sedan jadi hatchback, tu boleh bayar. Kereta sedan jadi hatchback. Dia keluar cakap baik-baik, subhanallah. Ni katakan kadang-kadang kita kena beringat, kita ni mertua, jangan ingat mengajar pula, baca Quran hari-hari. Jangan ingat kita ni lebih hebat pada orang lain. Rupa-rupanya tengok, wah saya tak sebutlah depan dia, takut dia ni kan. Rupa-rupanya menantu aku lagi hebat kawal diri. Kena kat aku rasa melenting on the spot dah. Nak pula cucu ke dalam tu, terkejut menangis. Kalau kena Datuk makin marah tak? Cucu kita lagi ni, kita sayang contohnya, terkejut. Anak kita telefon, ayah sakit. Mestilah naik angin kan. Tiba-tiba menantu saya keluar relax aja, cakap tersusun, subhanallah. Kalah saya. Jadi kata Syekh Imam Ibn Attar, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baca. Sekali tu saya pun kena uji juga. Dia orang ada lelaki ni tuan-tuan, tak tahulah orang lain. Saya memang agak obses ke kereta. Memang mungkin lelaki tu gitu kot, umur tua dah tapi memang minat kereta. Bukanlah kereta mahal pun, kereta murah aja, kereta wajar je. Jadi satu hari tu hantarlah kereta pergi cat kat kedai sahabat saya, Mansur kan, cat. Selang 2-3 hari pergi mengajar, parking. Jadi lepas mengajar tu, jemaah mari bagi tahu, Ustaz, ada orang langgar kereta Ustaz. Kita baru cat ni tu kan 2 hari. 2 hari. Kita baru cat 2 hari. Alhamdulillah boleh kawal. Boleh kawal. Tu di segi hikmahnya, bila kita duduk di kalangan orang-orang yang kaki surau ni, dia bagi sedikit ketenangan. Maknanya kena tak boleh jauh daripada orang surau lah. Nak jadi orang baik-baik ni, sebenarnya tak banyak pun rosak tu, tapi oleh kerana baru cat kereta kita sayang, kereta murah je pun, bukanlah kereta Porsche apa kan, kereta murah Proton je pun. Tapi alhamdulillah, lepas. Kadang-kadang dalam hal lain tu lucu juga.
Baik. Saya nak baca lagi satu huraian. Oh, sempat ke? Satulah, kita baca satu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tadi kita baca Syekh Imam Ibnu Al-Attar, dia hurai. Ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia cerita bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah marah. Dia kata, macam mana nak buat ni? Ubat apa yang marah ni? Maka dia kata ada dua benda. Saya nak sebut satu aja. Satu lagi kita pindah pada kuliah akan datang lah. Yang pertama dia kata dia kena pecahkan. Dia guna istilah pecahkan. Ni saya guna direct sebab kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir ni dalam bahasa Jawi. Cumanya Jawi dia tu Jawi yang dipengaruhi oleh dalam bahasa Arab. Struktur Jawi dia tu berbau Arab lah dan berbau Melayu lama kan. Dia kata yang pertama, ubat dia yang pertama kena pecahkan. Yang kedua kena pelihara. Baik, kita baca satu je. Pecah ni maksudnya apa? Pecah ni maksud dia apa, tuan-tuan? Kata Syekh Abdul Qadir, pecah maksudnya memecahkan tradisi marah yang dikawal oleh nafsu dan syaitan kepada dikawal oleh akal dengan syarak. Boleh ke nak buat tu? Syekh kita kata kena pecahkan tradisi marah ni. Marah ni asalnya daripada api yang dibakar oleh iblis. Iblis daripada api kan? Dicipta daripada api. Jadi nak pecahkan benda tu, jangan sampai api membakar, mempengaruhi, mengawal marah, kena ubah benda tu biakar dengan syarak yang kawal. Maksudnya Nabi tak suruh buang terus marah ni. Kita kena ada marah. Nanti bila kita baca huraian Syekh kita ni, kita ada tempat kita kena marah. Takkan orang ketuk kepala kita, tak apalah, contoh dia. Orang ambil harta kita buat lagi, tak apalah. Orang hurai tafsir kita yang teruk-teruk, tak apalah. Boleh? Mana boleh macam tu? Tak boleh. Maknanya syarak ajar bukan hilang terus, kawal. Ada satu hadis Nabi hadis Nabi SAW yang sebut pasal benda ni. Tapi saya rasa kalau baca hadis ni dia jadi panjang. Kita baca sikit lah. Kita baca huraian dia punya intipati yang nak diketengahkan oleh Syekh Abdul Qadir. Hadis ni kita baca kuliah akan datang. Kata Syekh kita ni, dalam menjelaskan tentang memecahkan, dia kata maksud memecah ni ialah mengajar marah tadi hingga dia ikut akal dan syarak. Maka pergerakannya biarlah dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Dan diamnya pun biarlah dengan sebab petunjuk akal dan syarak. Seperti anjing perburuan yang menurut perintah tuannya. Nampak dah kan? Anjing, tuan-tuan. Anjing ni adalah anjing yang tepi jalan yang tak berapa kemah tu. Tapi anjing kalau yang jenis garang sungguh. Yang macam orang guna, askar-askar guna kan, yang nama dia German Shepherd. Ui, jangan main tu, tuan-tuan. Tinggi dia ni. Sekali dia terkang, dia gigit kita, terkoyak kulit kita, daging kita terkoyak. German Shepherd. Tapi tuan-tuan perasan tak, ada orang boleh buat anjingnya yang begitu garang tiba-tiba boleh ikut perintah 100%. Suruh duduk. Tak saya tuan-tuan tengok dalam YouTube, ada orang yang train anjing, suruh duduk, suruh dia bangun, suruh ikut, dia ikut, suruh bahkan ajar makan pun boleh.
Time makan sampai, jangan kamu makan sampai bunyi signal. Anjing tak makan. Nampak tak? Lepas tu, kalau anjing 2-3 ekor, susun piring untuk setiap satu anjing. Tuan-tuan boleh hajar, anjing ni tak akan ambil piring ni, anjing ni tak akan ambil piring ni. Nampak? Jadi, kata Syekh kita ni, macam anjing perburuan. Asalnya garang. Asalnya garang. Jangan main-main. Kita sendiri pun pergi rumah, katalah pergi rumah orang Cina macam tu, yang ada anjing besar. Kata nak pergi jalan, kawan kita tak sedar ada anjing, tiba-tiba anjing jerkah, saya salah kecing situ, nak kena German Shepherd ke Rottweiler kan. Jangan main. Tapi pengarang kita buat perumpamaan yang macam tu. Macam tu. Sama dengan marah. Ada masa kamu kena marah. Ada masa kamu kena marah. Contoh yang Nabi pernah marah. Kan ada satu kisah dalam peperangan. Kisah Usamah bin Zaid. Tuan-tuan ingat tak? Dia pergi perang. Pergi perang. Jadi ada satu keadaan itu, orang yang dia sedang berdepan tu tiba-tiba mengucap la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah. Tah macam mana tak tahu, Usamah bin Zaid ni tebas juga. Tebas pakai dia mati. Lalu berita ni sampai kepada Rasulullah SAW. Ni ceritanya hadis sahih. Rasulullah panggil Usamah bin Zaid. Ringkas ceritanya, Rasulullah marah dia, tuan-tuan. Rasulullah marah. Dia tanya, kenapa kamu bunuh dia, wahai Usamah? Dia kata, Usamah tu kata, ya Rasulullah, dia ni mengucap 2 kalimah syahadah sebab takut pada pedang aku. Tiba-tiba Rasulullah marah. Rasulullah kata apa? Kamu tak belah dadah dia. Kamu tak pernah tak tengok apa yang ada dalam hati dia. Marah tu kan? Kamu tebas orang ni, kamu buat kesimpulan yang macam tu, kamu tahu hati dia tu betul-betul beriman ke tidak? Kemudian dia jawab lagi, apa kamu nak jawab esok-esok di akhirat? Marah tu, marah. Jadi maksudnya tuan-tuan, ada masa kena marah. Ada masa kena marah. Jadi Syekh kita ni sebut dalam hadis yang saya akan baca masa akan datang, bila mana masa yang ketika melibatkan penyelewengan kebenaran, kena marah. Kena marah. Ada satu ayat. Hari tu kecoh dah ayat ni. Satu ayat, saya tak ingat ayat surah ni ayat mana. Saya baca ayat dia tu, tuan-tuan boleh carilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal untha. Dan seterusnya. Maksud dia, wahai orang-orang, wahai manusia, inna sesungguhnya kami, khalaqnakum, menciptakan kamu, min dzakari wa untha, menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Allah kata, wahai manusia, kami cipta kamu ni daripada lelaki dan perempuan. Tiba-tiba ada satu hamba Allah ni, dia boleh tafsir, wahai manusia, sungguh kami ciptakan kamu daripada berbagai jantina. Mari mana? Berbagai jantina itu maksudnya apa, tuan-tuan? Selain daripada lelaki dan perempuan, ada yang nombor 3, nombor 4. Boleh ke macam tu? Mana boleh, tuan-tuan? Tak boleh. Ke tuan-tuan kita nak recognize, terima pondan tu sebagai satu bentuk jantina? Khunsa cerita lain. Khunsa pun bila sampai masa, dia kena pilih di antara jantina mana yang dia cenderung. Allah kata lelaki perempuan saja. Kau ada lembu jantan, lembu perempuan, lembu pondan? Ada. Kambing jantan, kambing perempuan, kambing pondan? Ada. Jadi tak boleh tafsir macam tu. Okey, dalam bab-bab macam ni, macam mana sikap kita? Sikap kita macam Quran, macam hadis Nabi. Nabi marah, Quran marah,
bila mana berlaku penyelewengan pada tafsir. Kenapa perlu marah? Sebab menyesatkan orang lain. Baik, saya baca sedikit. Nak ceritanya ada tempat-tempat yang kita kena marah. Ni saya ambil Sunan At-Tirmizi. Nak cerita betapa seriusnya hal-hal yang macam ni. Satu, hadis Nabi SAW, kita baca ringkas daripada Ibnu Abbas. Hadis ni hasan sahih. Man qala fil Quran bighairi ilmi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berkata-kata pada hal Quran bighairi ilmi, dengan ketiadaan ilmu, dia tak ada ilmu nak tafsir, falyatabawwa, maka hendaklah mengambil ia maq'adahu, akan tempat duduknya, minan nar, dalam neraka. Satu. Hadis nombor 2 daripada Ibnu Abbas juga. Qala wa man qala fil Quran bir ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa berkata-kata pada Al-Quran bir ra'yi, dengan akal dia semata-mata, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka mengambil tempat ia dalam neraka. 2. Hadis ni hasan, tak ada hasan sahih. Yang ni pula, man qala fil Quran bir ra'yi wa asaba faqad akhta'a. Sesiapa berkata-kata pada Al-Quran bir ra'yi, dengan fikiran dia, fa asaba, maka sesungguhnya dia adalah salah. Jadi berdasar pada hadis-hadis tadi, kita nak kata apa tuan-tuan? Sikap kita macam mana? Sikap kita tak boleh terima dan kita kena marah. Ada satu ayat lain. Ayat ni saya tak ingat surah mana. Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pernah ingat tak? Dengar tu tak? Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra. Inna, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, kami turunkan az-zikra. Az-zikra ni nama lain pada Quran. Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami turunkan az-zikra wa inna lahu lahafizun, dan kami akan pelihara dia. Baik, kalau tuan-tuan tengok kitab tafsir, wa inna lahu lahafizun, Tuhan akan pelihara. Tuhan pelihara macam mana? Banyak cara Tuhan boleh pelihara. Satu daripadanya, mencetuskan marah orang-orang yang beriman bila orang merosakkan Al-Quran. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, ada masa kena marah. Seperti anjing perburuan yang dilatih hilang marah dia dan tujukan marah dia hanya kepada benda yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung kuliah yang akan datang. Ada soalan? Kalau tak ada apa-apa, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat manfaat. Yang pentingnya kita kena belajarlah, latih tubi untuk kawal marah ni. Akhir-akhir zaman ni banyak sangat benda yang mencetuskan marah ni. Kadang-kadang Allah test kita dalam berbagai bentuk. Aksiden dah, perangai anak-anak pun kadang-kadang ada juga, kan? Allah uji berbagai-bagai. Jangan ingat Tok Liba, Tok Imam semua Allah tak uji dengan panggil anak-anak. Nabi Nuh pun Tuhan uji dengan anak juga, tuan-tuan. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Lut isteri sendiri, kan? Jangan ingat apa ni, cumanya minta jauh lah daripada ujian yang berat-berat macam tu, kan? Anak kita dah tua-tua ni, ujung-ujung ni nak tenang-tenang nak pergi, kan? Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.